Salam sejahtera, nama saya X-Ray Vero Jerijo, nomor matriks di 2024 111 1207. Video ini bertujuan untuk saya ulaskan sedikit tentang analisis SWOT berdasarkan pemerhatian saya sebagai penonton di event Strongest Man yang dilaksanakan di UiT Marau tempoh hari. Untuk strength ataupun kekuatan, apa yang boleh saya lihat ialah penganjuran acara yang tersusun ataupun teratur. Berdasarkan apa yang saya lihat, perjalanan acara ataupun flow acara yang dilaksanakan sangat teratur dengan pengurusan masa yang baik dan juga kerjasama antara organisasi ataupun pihak penganjur. Kekuatan yang kedua yang saya nampak ialah melalui UiT Marau melakukan ataupun menganjurkan event ini, mereka boleh mempromosikan semangat kesukanan di UiT Marau. Acara seperti itu sangat bagus untuk memupuk nilai disiplin, semangat juang dan juga persaingan sehat di kalangan peserta, dan juga sekaligus memberikan inspirasi kepada kami ataupun kepada penonton yang hadir ketika itu. Untuk analisis yang kedua yang saya buat yaitu weaknesses ataupun kelemahan. Antara kelemahan yang boleh saya lihat ialah kurang pendedahan tentang peraturan activity yang dianjurkan. Sebagai penonton, pada masa itu kami tidak diberitahu tentang peraturan setiap activity yang dilakukan, dan itu menyebabkan kami ini tidak tahu bagaimana ataupun macam mana activity yang dianjurkan itu telah siap ataupun dapat berapa poin untuk setiap berapa lakuan yang mereka buat. Sebagai contoh, deadlift, saya sendiri pun tidak tahu berapa ulangan ataupun reps yang dilakukan dalam tempo masa berapa untuk mendapatkan poin. Yang kedua ialah kurang aktiviti interaktif untuk penonton. Walaupun ada satu, tapi bagi saya dia kurang menarik dan juga kuranglah untuk sesuatu event macam tu. Sebab program yang mereka anjurkan tu lebih tertumpu kepada pertandingan ataupun aktiviti yang mereka buat, dan menyebabkan penglibatan penonton ni melalui aktiviti sampingan dan juga sesi interaktif tu sangat terhad. Dan seterusnya untuk analisis opportunities ataupun peluang. Untuk peluang yang pertama yang boleh saya nampak ialah untuk peluang ni mungkin saya boleh ambil sebagai tambahan jika di masa hadapan saya ataupun organisasi yang akan saya masuk ataupun melalui aktiviti kelas kalau ada, mungkin saya boleh guna peluang ni untuk menambah baik. Untuk yang pertama ialah mungkin kami boleh memperluaskan penyertaan dan juga jemputan. Untuk poin ni mungkin di masa depan kami akan melibatkan lebih banyak universiti dan juga institusi untuk meningkatkan skala program. Macam hari itu hanya UPSI yang dijemput. Mungkin di masa depan kalau kami buat event, kami boleh jemput beberapa institusi untuk turut serta dalam acara yang kami anjurkan. Untuk yang kedua ialah seperti yang saya cakap tadi, kurangnya aktiviti interaktif ataupun aktiviti sampingan untuk penonton. Mungkin di masa hadapan kami boleh menyediakan lebih banyak aktiviti sampingan
supaya penonton ini dapat pengalaman dan juga pengetahuan. Oke, mungkin activity yang kami boleh buat ialah contohnya, sebagai contoh, pameran kecergasan, cabutan bertuah, ataupun pameran tentang apa itu sensukan ataupun apa itu strength dan conditioning. Oke, untuk analisis yang terakhir ialah threats ataupun ancaman. Ancaman yang paling utama ialah risiko kecederaan peserta. Seperti yang kita lihat pada semasa event itu, setiap aktiviti ataupun setiap acara yang mereka adakan tuh mereka tidak menyediakan bedak ataupun glove untuk setiap aktiviti, sebab kalau kita boleh lihat banyak ataupun ada peserta yang mengalami kecederaan di tapak tangan sebab beban yang mereka sediakan tuh terlalu berat untuk peserta. Oke, yang kedua ialah persaingan dengan program lain. Oke, melalui conversation yang saya buat dengan pelajar dan juga penganjur pada ketika itu, event The Strongest Man dan juga Strongest Woman itu dia bertindih dengan beberapa program lain yang dilaksanakan pada ketika itu. So dengan pertindihan program ini, dia boleh mengurangkan jumlah penonton dan juga peserta yang attend acara itu. Secara keseluruhannya, berdasarkan pemerhatian saya sebagai penonton, event Strongest Man yang dianjurkan oleh UI Team Arau ini dia berjaya dengan baik dan juga mencapai objektif dalam mempromosikan semangat kesukanan serta gaya hidup sehat. Namun terdapat beberapa aspek yang boleh ditambah baik, seperti contoh apa yang saya cakap tadi, seperti menyediakan maklumat tentang aktiviti yang mereka anjurkan, yang mereka adakan, supaya penonton ini diorang boleh tahu apa aspek yang boleh menyebabkan seseorang peserta itu boleh mendapat poin ataupun boleh memenangkan event tersebut. Oke, seterusnya ialah analisis SWOT untuk keseluruhan, untuk lawatan sambil belajar untuk subjek advance strength conditioning ini. Oke, untuk kekuatan, kami dapat rilis stres sikit, dan juga kami dapat mengeratkan hubungan antara rakan sekelas ataupun kami dapat bonding, sebab kami dapat jalan-jalan dalam satu kelas. Dan yang ketiga ialah kami dapat pengalaman baru. Sebagai contoh, saya baru pertama kali menjejakkan kaki di bumi Perlis. So program lawatan sambil belajar tuh menjadi satu pengalaman yang baru dan juga pengalaman yang menyeronokkan untuk saya. Yang seterusnya ialah weaknesses ataupun kelemahan. Yang pertama ialah perjalanan yang memenatkan. Mungkin sebab saya pertama kali jalan jauh naik bus 6 jam, so pengalaman itu sangat memenatkan untuk saya sebab duduk terlalu lama. Kelemahan yang kedua yang saya dapat lihat ialah melalui kami rekan satu kelas join activity ini ataupun join lawatan sambil belajar nih, kami terpaksa tangguh beberapa tes untuk subjek lain. Oke, yang seterusnya ialah opportunities ataupun peluang. Mungkin aktiviti lawatan sambil belajar nih boleh menjadi jadi sebagai program tahunan untuk subjek advanced strength dan conditioning, sebab dia sangat bagus dan juga sangat
menyeronokkan untuk pelajar, dan juga dia boleh menjadi satu platform untuk pelajar dapat menimba pengalaman baru, dapat menimba pengetahuan baru melalui lawatan yang mereka buat. Untuk yang terakhir ialah ancaman ataupun threats. Antara ancaman yang boleh saya lihat ialah yang pertama, jadwal belajar yang sangat padat. Seperti yang kita tahu, program lawatan ini diambil masa selama 3 hari 2 malam, menyebabkan kami terlepas beberapa subjek dalam 1 minggu tu, dan dia menyebabkan kami tidak dapat belajar ataupun ulang kaji. Yang kedua ialah semua pelajar di subjek ini tidak dapat menyertai lawatan atas kekangan atau atas tuntutan lecturer lain daripada subjek lain, dan itu juga menjadi satu ancaman untuk keseluruhan program lawatan ini. So itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.